Syekh Husin Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kitab yang dinamakan akan dia dengan Qatrul Ghaithiyah fi ilmi sufiyah ala syari'atil Muhammadiyah. Artinya inilah kitab, ini kitab tasawuf ya, kitab ini kitab tasawuf yang dinamakan dia dengan nama Qatrul Ghaithiyah. Arti Qatrul Ghaithiyah setitis hujan. Allah. Pada ilmu sufi. Jadi Tuan Syekh ni menganggap apa yang diberikan ni hanyalah seperti setitik air hujan, setitik saja, setitik daripada lautan air hujan, lautan ilmu sufiah. Ini setitik. Kenapa diibaratkan sebagai setitik hujan, tidak setitik air laut? Kerana hujan itu rahmat, hujan itu barakah. Kalau kita nak kira titisan hujan tu tak kira je. Jadi ibarat hujan yang lebat itu, hujan yang membawa rahmat itu, itulah ilmu sufi. Adapun apa yang diberikan ini seolah-olah baru setitik. Baru setitik, setitis. Ini kalam tawaduk. Ala syari'atil Muhammadiyah, di atas syariat yang dibangsakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setinggi mana pun kealiman dalam hakikat sufiah itu masih di dalam bendungan syariat Muhammadiyah, tak keluar. Jadi kalau ada orang mendalami ilmu sufiah tapi akhirnya tak semayang, tak puasa, maka itu maknanya sudah keluar daripada syariat Muhammadiyah. Tak betul. Dia mesti di dalam syariat Muhammadiyah. Asas dia itu mesti di dalam corak bentuk hala tuju yang ditunjukkan oleh syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka sebab itu Qatrul Ghaithiyah ya, titisan hujan, fi ilmi sufiyah, ilmu hakikah, ilmu yang dijalani oleh ahli-ahli sufi, ala syari'atil Muhammadiyah, yang berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu kita risau kitab ni. Kalangan ini ulama yang alim kedua ilmu, tasawuf dan juga fiqh. Karangan Fakir ilallah. Siapa karang ni? Fakir ilallah. Orang yang berkendak kepada Allah, fakir. Pengajian ilmu agama ini bukan menjadikan seorang itu sombong, bongkak dengan ilmunya, tapi menjadikan seorang itu fakir. Dalam keadaan berhajat, berkendak kepada Allah. Siapa namanya? Husin Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi, orang Banjar, ulama besar di tanah Melayu kita ni sekitar tahun 50-an, 60-an, awal 30-an, awal lagi tu pernah nak dilantik jadi mufti, tak nak, dia qadi tak nak, tapi mendirikan 6 buah biji pondok di seluruh tanah Melayu, banyak di Penang dan di Kedah. Alim besar. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi
wa li jami'il muslimin. Mudah-mudahan mengampunlah Allah bagi dirinya dan bagi ibu bapaknya dan bagi sekalian muslimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diperkenankan. Kita mula kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah. Artinya aku mulai dengan kitab ini, makna aku mulakan kitab ini dengan barakah, dengan keberkatan nama Allah. Kerana nama Allah tu sendiri, menyebut Allah tu sendiri dah barakah dah, berkat. Dimulakan dengan Allah, maksudnya dengan izin Allah, dengan berkat Allah, berkat daripada Allah. Tuhan yang mana? Ar-Rahman, yang memberi nikmatlah ia Allah dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Diterjemahkan Rahman ni dapat dilihat dengan segala nikmat yang besar-besar. Nikmat kehidupan, nikmat hidup, nikmat makan, nikmat minum tu nikmat besar-besar. Lagi yang mengurniakan nikmat, mengurniakan ia, nikmat ia dengan beberapa nikmat yang kecil-kecil, yang halus-halus. Yang halus-halus, boleh bernapas, boleh bercakap, yang halus-halus. Dia juga, itu tajalli daripada Ar-Rahim. Ini satu daripada dua qaul tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman menceritakan Tuhan pemberi nikmat yang jalil, yang besar-besar. Ar-Rahim yang memberikan nikmat-nikmat yang halus-halus, yang tersembunyi, khafi. Alhamdulillahilladzi saqa qulubal arifin ka'sa mahabbatih wa nawwara asrarahum bi anwari tauhidih wa ma'rifatih. Artinya bermula segala puji, alhamdulillah, bermula segala puji itu tertentu bagi Allah. Ini kalau kita tengok banyak kitab, semua kula bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, kerana ta'assuyan, mengikut seperti mana Al-Quranul Karim. Al-Quran dimulakan dengan bismillah. Al-Quran setelah bismillah, alhamdulillah. Bismillah menceritakan tentang zat Allah dan sifatnya itu. Alhamdulillah menceritakan tentang nikmat yang diberi. Setiap pujian itu muqabalah dengan nikmat. Maka dalam kitab ni, Tuan Syekh ni memuji Allah. Apa sebab? Dia memuji Allah itu tertentu bagi Allah. Kenapa? Kerana Tuhan, dialah Tuhan saqa quluba, yang telah memberi minum ia akan segala hati orang-orang yang arif. Mereka itu akan minuman kasih akan dia. Allah. Tengok bahasa dia tu. Ini menggambarkan, ini kita panggil bara'atil istihlal, menggambarkan kitab yang kita nak baca ni berkaitan tasawuf, berkaitan dengan qulub, hati. Maka dia katalah segala puji bagi Allah. Nikmat Allah banyak. Kalau kita baca kitab fiqh yang memberikan kefahaman tentang solat misalnya, kalau kita baca kitab tauhid yang esa, yang itu, yang ini, ini tasawuf. Tuhan yang mana? Tuhan yang memberi minum ia akan segala hati. Jadi seolah-olah nur yang dicampakkan pada hati orang beriman, orang arif billah itu diibaratkan seperti air minuman. Maka sifat air minuman ni dia menghilangkan haus. Kerana rohani kita ni boleh rasa haus, boleh rasa lapar. Macam jasad juga. Jasad lapar, lapar makan. Haus, haus minum air. Itu jasad. Roh sama juga. Roh kalau haus, dia kena minum zikir. Dia kena minum nur daripada Allah. Kalau dia lapar, begitu juga. Dia kena makan selawat. Dia nak makanan. Dia kurus. Badan besar tapi rohani kurus. Kita biar badan kurus, rohani besar.
Kalau dua-dua besar, lagi bagus. Saqa qulubal arifin, yang memberi minum ia, arti memberi minum ni yang menghilangkan haus segala hati orang yang arif. Lepas tu dalam bahasa Arab, kalau tarekah tasawuf dia panggil masyrab. Syaribah tu minum, masyrab tu tempat minum. Masyrab, jadi kamu min ain masyrab, kamu, saya daripada masyrab Ahmadiyah, saya daripada masyrab, seolah-olah macam tarekah ni tempat bekas minuman, kita pergi kita minum, rohani kita tu jadi hilang kehausan. Macam majlis ilmu ni kan. Betul, minum ia akan memberi minum ia segala hati orang yang arif. Mereka itu akan minuman apa yang dicurahkan Allah dalam hati orang arifin. Minuman kasih akan dia Allah, diberikan mahabbah, kecintaan, dituangkan dalam perasaan orang-orang ahlillah, arifillah, kasih pada Allah. Saqa, curah, bagi minum. Dan menerangkan ia, ya Allah, wa nawwara, dan Allah menerangkan ya Allah akan segala mata-mata hati. Nawwara asrarhum, asrar tu apa? Mata-mata hati mereka itu diterangkan dengan beberapa nur, anwar, mengesakan dia, mentauhidkan dia, mengesakan dia, wa ma'rifatihi, dan nur ma'rifah, mengenalnya. Itu semua nikmat tu. Nikmat yang ketiga, nikmatul huda wa rasyad. Nikmat paling tinggi sekali tu, nikmat mengenal Allah. Nikmat boleh mengesakan Allah. Kita ni syirik banyak, syirik khafi tak habis. Jadi dengan adanya nur tauhid itu hilang syirik. Dengan ada nur makrifah, hilang jahil tentang Allah. Kita dah faham, bila kita mengaji ilmu tauhid, ilmu tasawuf ni, hilang kejahilan satu level satu. Tapi nak hilang kejahilan benak hati kita daripada mengenal Allah tu perlu pada nur makrifah, nur pengenalan Allah. Dia masuk dalam hati tu, jadi kenal, sangat kenal pada Allah. Dah kenal, cinta dah, tumbuh cinta. Wa rafa'a maratibahum ala bisati wilayati wa albasahum libasal khidmah lahu bitaufiqihi wa hidayatihi. Artinya, telah mengangkat ya Allah akan segala martabat mereka itu. Martabat mereka siapa itu? Mereka orang-orang aribillah. Atas segala ala bisati wilayati, atas segala hamparan kerajaannya, wilayahnya Allah. Diangkat martabat dia itu. Dan telah memberi pakai ianya Allah akan mereka itu, memberi pakai mereka itu libasal khidmah, akan pakaian, beri pakaian akan mereka itu akan pakaian khidmat baginya Allah dengan pertolongannya dan petunjuknya. Apa maksud pakaian khidmah? Jadi pada ahli arifin, arif billah ni mereka diletakkan makam khidmat pada Allah. Dia kalau dia guide, dia memberi petunjuk pada anak muridnya itu juga khidmat. Sebab dia pakaian khidmat, bukan pakaian kebesaran. Wali-wali Allah memakai pakaian khidmat. Itu kata setengah ulama sufi, di saat engkau mencium tangan gurumu mencium kakimu. Allah. Kita cium tangan dia cium kaki kita. Sebab dia khidmat. Makam paling tinggi makam khidmat. Bukan makam muluk, makam raja. Aku raja. Ikut cakap aku wali Macam tu. Rasulullah tak bawa macam tu. Sebab tu makam Rasulullah tu abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah, yang menjalankan hambanya. Jadi
Seolah-olah mengisyaratkan nak sampai pada Allah kena sampai makam hamba. Hamba khidmat. Hamba tak ada gaji. Hamba tak harap apa-apa, harapkan belas ihsan Tuhan. Itu hamba. Ni perjalanan nak buang diri, bukan nak angkat diri. Nak baca kitab ni, maknanya kita nak seronok nak baca kitab ni sebab nak jadi ahli khidmat. Ahli khidmat, bukan nak jadi ahli keagungan, ahli kehebatan, bukan. Nak jadi ahli khidmat, nak jadi hamba. Betul dia apa dia? Memakai ayat itu. Al-basahu, memakaikan, Allah memakaikan akan mereka itu, mereka orang-orang arif billah, akan libasal khidmah, pakaian khidmat. Allah, yang pakaian kebesaran, pakaian khidmat. Tapi besok bila dibangkit di syurga, nak bangkit pada akhirat besok, Rasulullah tu nak bangkit saya tu, dibawa oleh malaikat Jibril pakaian kebesaran. Itu tempat pembalasan. Jibril bawa pakaian tu, Rasulullah bangkit, buang debu. Di mana aku ni ya Jibril? Hari kebangkitan, hari penceraian. Baju dah siap bawa. Umat aku mana umat aku? Tak hira baju tu. Maknanya di hari itu kita akan lihat para nabi, para rasul dengan pakaian yang indah-indah. Kerana di situ hari pembalasan, jaza, yaumul jaza. Di dunia ni yaumul khidmah. Janganlah nak harap pakai pakaian kebesaran kat dunia pula. Nak jadi sufi, nak jadi orang besar, tak boleh. Jadi orang khidmat. Nampak? Watawajjahum bitijanil ijlali wal ikram. Wa ja'alahum. Ini agak itu dengan perhiasan, perhiasan. Wahala'ahum bihuli ridha wal izam. Artinya telah memberi, pakailah ianya Allah akan mereka itu. Pakai apa? Mahkota tijan, mahkota kebesaran. Ijlal tu kebesaran tu. Mahkota ia akan mereka itu dengan mahkota kebesaran, mahkota membesarkan. Wal ikram, dan memuliakan akan dia. Ini semua bahasa sufi ni. Dia khidmat, tapi orang tengok dia besar, dipakaikan diri dia tu. Orang-orang ahlilah ni, dia tak ada apa, dia tawaduk, dia kosong. Tapi orang tengok dia, wih, hebatlah. Macam orang tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidur bawah pokok, jalan naik keldai, tapi orang tengok dia haibah. Macam tu dia juga orang melihat orang yang ahlilah, kerana dipakaikan mereka itu dengan mahkota kebesaran dan memuliakan akan dia, mahkota kemuliaan, dan telah menghiasi ianya Allah akan mereka itu dengan perhiasan redha, dan meninggalkan yang ditegah akan dia. Menghiasi Allah tu perangai-perangai sifat orang-orang adilah arif billah ni dengan perhiasan redha. Jadi seolah mereka tu, yang kalau kita tengok kat peribadi dia tu, yang kita nampak redha, keredaan. Jadi redha tu umpama perhiasan. Kenapa dia diumpamakan redha macam perhiasan? Perhiasan tu sifat dia macam mana? Sifat perhiasan ni kita tengok, kita tertarik. Ustaz nampak gah lah, baju dia dengan ni. Ini tak ada biar payah pula dah. Tak nampak gah. Perhiasan tu mana menyebabkan orang tertarik. Jadi tertariknya kita dengan orang arif billah ni bukan perhiasan bajunya itu, bukan serbannya itu, sifat redha-nya itu. Setiap keadaan redha, setiap keadaan redha. Redha artinya khurujul karahah anil qalbi, keluar perasaan marah daripada hati itu, sehingga tidak ada yang tinggal hatta la yabqa illa bisururin wa farahin, kecuali suka dan seronok. Itu makna redha. Keluar khurujul karahah, tak ada benci, semua takdir Allah, baik buruk semua baik. Kan macam perhiasan tu, kan menarik
Tengok orang ni macam tak ada problem je. Semua benda dia redha. Dipakaikan dia itu. Dan meninggalkan yang ditegah akan dia. Bihuli ridha wal fitam. Fitam tu, fitam ni asal maknanya bercerai anak daripada susu ibu. Fatamah, fitam, fatmun. Jadi diibaratkan mereka yang sudah sampai menjadi arif billah ni macam budak kecil dah besar, dah matang, maka dia tak minum lagi susu mak dia. Jadi ibarat orang yang kalau dah matang dalam tasawuf ni, dia dunia ni dia jadi putus sendiri je. Tak ada keinginan. Fitam, putus. Macam mana anak kecil menyusu sedap, tanya, sedap kata dia. Kan? Dah setahun, 2 tahun, cuba tanya mu nak 4 tahun nak susu mak ke? Tak nak. Kata dia. Sendiri. Tak ada siapa paksa. Fitam. Jadi orang yang sudah menjadi ahlillah, insya-Allah kita ngaji, kita nak ke situ. Nak bila orang-orang ahli khidmah ni, dia akan fitam. Dia akan terputus dengan nikmat dunia ni dengan sendiri. Di akhir pengajian ni. Mati dah dapat dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asari fi kullil haqa'iq wa ala alihi wa ashabihi nuyumil hidayati la as'al taraik li as'at tariqi taraiki li as'at taraiki. Tadi artinya bermula rahmat Allah. Selawat tu mana apa? Rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad. Setelah kita mengucapkan bismillah, setelah mengucapkan alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah, sampai masa kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara memuji Rasulullah bukan alhamdu, tapi salat, as-salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah daripada Allah. Jadi memuji Allah alhamdulillah, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasul makhluk, takkan alhamdulillah pula, takkan alhamdu Rasul. Macam mana nak puji Rasul? Selawat. Dan selawat tu puji Rasul lah. Alhamdulillah tu puji Allah. Jadi setelah kita puji Allah, kita puji Rasul, kita berselawat pada Rasul. Kalimatnya selawat, hakikatnya puji. Kenapa puji Rasul? Apa kebaikan Rasul yang sampai kita nak puji dia, nak doakan rahmat bagi dia? Kerana the source, punca kita mendapat petunjuk ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kata tadi dalam kitab ni, ala syariatil Muhammadiyah, ilmi sufiyah ala syariatil Muhammadiyah. Artinya sedalam mana pun kesufian kita itu mesti membawa kita kepada syariat Muhammadiyah. Artinya apa itu? Artinya kita mesti melihat Rasulullah di balik segala sesuatu. Walaupun guru ni Ustaz Sofan, bukan Ustaz Sofan, Rasulullah belakang dia. Kerana tak mungkin saya boleh mengajar ni kalau tak ada Rasulullah belakang. Tak mungkin. Tapi nak sampai Rasulullah, guru saya lah, guru Rasulullah. Begitu. Belajar ilmu kesufian, Rasulullah kat belakang. Tak boleh tinggal Rasulullah. Apa sikit Rasulullah, apa sikit Rasulullah. Macam dia kata ni, rahmat dan salam, ya. Ini diterjemahkan as-salah tu rahmat, salam tu bahasa Melayu kita sejahtera. Kalau tuan-tuan perhatikan, setiap Nabi kita akan sebut alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa beza tu? Selawat dengan salam, apa beza selawat salam ni? Selawat artinya mendoakan rahmat beserta ta'zim, membesarkan. Besarkan. Salam sejahtera aja. Ni rahmat, mendoakan rahmat serta
Ta'zim, membesarkan. Apa beza Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain ni? Kerana Rasulullah ni, dia punya makam tu tak pernah berhenti. Naik. Dah meninggal pun naik lagi. Naik. Dia tak ada berhenti. Tak ada berhenti. Lepas tu salah satu daripada tafsir wal akhiratu khairun laka minal ula. Dia ada dua tafsir tu. Satu tafsir akhirat lebih baik daripada dunia. Satu tafsir lagi wal akhiratu, yang kemudian khairun, lebih baik, laka, bagi engkau ya Rasulullah, minal ula, daripada yang sebelum. Rasulullah ni setiap saat selepas tu lebih baik daripada sebelum. Jadi kita mendoakan dia selamat sejahtera. Kenapa? Kerana Rasulullah tu sendiri, bila makamnya semakin naik, semakin takut. Semakin takut pada Allah. Semakin dia mengenal Allah, semakin datang khauf. Maka ya Allah, kau amankanlah, kau tenteramkanlah Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kau naikkan makamnya, mendekati dirimu itu, kau tenteramkanlah dia, kau amankanlah dia. As-salatu wassalam. Allah. Tu pengertian selawat dan salam. Kemudian atas bulu kita Muhammad, yang berjalanlah ia. Asari, yang berjalanlah ia Rasulullah pada tiap-tiap segala hakikat. Berjalan ia fi kullil haqaiq, maknanya guru pada segala guru hakikat ni Rasulullah. Kalau ada orang kata ilmunya hakikat lebih dalam daripada Rasulullah, sepak. Mandai pula dia lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pula dah. Dalam sangat ilmu dia. Tak boleh. Rasulullah telah menjalani semua hakikat, semua zawahir, habis, tamat semua, sempurna Rasulullah tu. Para wali tu bawah dia, para sahabat bawah dia, kita lagi bawah lah, jauh lagi. Menjalani ia akan segala hakikat, haqaiqul asya', semua sampai pada hakikat sesuatu. Itu Nabi kita. Dan sebab itu dia boleh pimpin semua orang, semua awliya, semua sahabat kena tunduk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia dah menjalani. Nak cerita apa, semua dia dah jalan. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabat-sahabatnya. Sahabat Nabi, pada satu riwayat katakan, setelah beliau wafat, berjumlah 150,000 orang sahabat. 150,000 yang telah bersama dan menyaksikan Rasulullah SAW. Sebentar, nak kena ambil ya. Hello? Ya. I'm teaching. Nampak tak? Itu makna asari fi kullil haqaiq, yang sudah berjalan pada semua hakikat, haqaiq. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya, padahal mereka itu seolah-olah beberapa bintang petunjuk bagi yang terlebih elok daripada segala jalan. Ini mengisyaratkan, untuk memahami perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh kita lepas daripada silsilah para sahabat. Nah, sahabat ni menjalani pula jalan Rasulullah tu, menerangkan apa yang Rasulullah jalani. Sahabat menerangkan sahabat, tabi'in menerangkan tabi'in, tabi'in menerangkan tabi'in, para ulama, sampailah kat kita. The unbroken chain. Orang kata rantaian yang tak putus. Rantai yang tak putus, sambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di hujung kalam pembuka bicara Tuan Syekh, beliau berkata la haula wala quwata illa billahil azim. Tak ada daya nak menolak maksiat, tak ada kekuatan nak mengerjakan taat, melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah satu risalah yang kecil, kata dia, pada menyatakan barang yang tak dapat tidak bagi tiap-tiap mukallaf, bahawa mengetahui akan dia daripada ilmu hakikat dan ilmu tasawuf, iaitu kadar yang sangat sedikit
yang hamba pungut akan dia daripada beberapa kalam ulama yang muhakkikin dengan ini ilmu. Jadi kitab yang kita nak baca ni nama kitab tasawuf. Satu daripada 3 cabang ilmu asas Islam. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, direction. Di manakah arah tuju kita tu tauhid. Kalau tak ada tauhid, ke mana kita nak tuju ni? Amal ibadat nak tuju mana ni? Asas kepada segala asas. Membentuk daripada fikiran, hala tuju kita, misi kita tu ditentukan oleh tauhid. Kemudian fiqh, pembinaan rangka pembinaan kita macam mana nak ibadat, fiqh. Dan tasawuf yang memastikan hala tuju kita tu sampai. Itu tasawuf. Hati kita tu. Ya. Jangan sampai terhenti separuh jalan. Itu tasawuf. Kitab ni bicara tentang tasawuf. Dan kebanyakan itu kitab yang aku ambil ini diambil daripada kitab Tuhfatul Mursalah bagi Syekh Muhammad bin Syekh Fadlillah Al-Hindi, dan syarah atasnya bagi Syekh Abdul Ghani Ibnu Nablusi, ini ulama Syrian. Dan kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali, dan kitab Hikam kitab Hikam Nathar, Hikam Nathar bukan Hikam Syair, Hikam Nathar bagi Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kitab Kibritil Ahmar, Kibritil Ahmar belerang merah bagi As-Said Abdullah bin Abi Bakr Al-Aidarus, dan kitab Muniyatul Munyatul Fakir Al-Muttajir di atas Matan Jurumiyah. Ni kitab ni memang hebat ni. Saya ada kitab ni. Kitab yang mensyarahkan tasawuf berdasarkan kitab Nahu. Matan Jurumiyah. Ni kitab Matan Jurumiyah, Nahu. Tapi daripada Matan Jurumiyah, ilmu Nahu ni ilmu tata bahasa. Dia pergi syarah sudut tasawuf. Bila kita baca tu, al-kalamu huwa lafzu. Bermula kalam itu lafaz yang murakab daripada, tapi boleh syarah dia kalam di sisi ulama tasawuf. Sudah. Lafaz itu dah dalam dah. Kata tasawuf dah. Dia syarah sampai habis. Pun dia masuk juga dalam kitab ni. Ada dalam kitab ni. Bagi Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kuhani rahimahullahu jami'an wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim ajma'in. Jadi kitab ni yang kita baca tak usah risau dah. Bukan mandai-mandai Tuan Syekh ni. Dipungut daripada kitab-kitab para ulama-ulama yang rohaniah, yang awalin ya. Dan dia kata lagi dalam kitab aku ni, dan hamba aturkan dia atas satu muqaddimah dan 4 fasal dan 1 khatimah. Allahumma wafiqni, ya Allah berilah taufik bagiku, bima tardahu, dengan apa yang kau redha akannya, min aqwalil ulama'il kiram, daripada kalam-kalam ulama yang mulia, wajannibni min hafawatihim al-li'ami wa amitni ala dinil islami wa adkhilni jannataka daras salami, amin ya rabbil alamin. Dan kau jadikanlah aku daripada sisi mereka itu, dan kau matikanlah aku di atas agama Islam, dan masukkanlah aku akan syurgamu darussalam, amin ya rabbal alamin. Muqaddimatun fil mabadil asyarah li hadzal ilmi wa ba'du ma yata'allaqu biha. Ini satu muqaddimah menyatakan permulaan yang 10 bagi ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Jadi lepas ni dia akan masuk muqaddimah lah, 10 pendahuluan. Itu baru opening dia tu, belum bersih lagi. Baik, buka kitab apa ni, Sabilan Muhtadin. Buka surah apa? Kat mana? Dan demikian lagi ke surat 49 kitab Sabilan Muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim.
15 baris pada bawah 49. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatihi. Dan demikian lagi sunat baginya yang orang yang nak qada hajat ni, bahawa jangan dia qada hajat pada air yang tenang, yang mamluk mana yang dimiliki baginya. Sunat jangan. Kalau bukan air, bukan milik dia, haram. Kalau air sendiri, sunat jangan. Makruh lah kalau kita buat. Air tu tenang, tak ada apa-apa, kita berak dah tu. Sebab itu tempat jin, ma'wal jin. Disyaki tempat itu tempat tinggal jin. Cuba kalau rumah kita orang berak, tak marah. Atau yang mubah, air yang harus kita buang air itu, yang tiadalah ia musabbal, yang bukan disabilkan, bukan orang bagi untuk orang makan, untuk minum, untuk mandi. Kita pergi buang air dalam tu, kencing dalam tu, apa hukum dia? Makruh. Padahal kita punya tu bukan air sabili, makruh. Dan tiadalah iaitu mauquf, yang diwakafkan, sama ada air tu banyakkah ataupun sedikitkah, tetap air itu yang kita punya tu makruh. Kerana hadis yang sahih bahawasanya Nabi SAW menegahkan ia Nabi daripada qada hajat pada air yang tenang. Ada hadis Nabi larang, tak bagi kencing, berak dalam air yang tenang. Maka jika qada hajat ia pada air yang tenang, maka iaitu makruh juga. Kalau buat juga makruh. Jadi tak ada satu perbuatan sunnah Nabi ni ataupun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan mengandungi hikmah-hikmah, sama ada secara rohani ataupun secara jasmani. Contoh baru ni, ada satu kawan saya Chinese, dia hantar saya maklumat perbezaan makan nasi panas dan nasi yang dah sejuk. Cina ni kata, ustaz, makan nasi mesti sudah sejuk. Kenapa? Kerana dia lambat jadi gula. Kalau makan nasi tengah panas-panas, nanti cepat jadi gula, rosak kesihatan. Teringat saya hadis Nabi SAW, barridu ta'amakum, sejukkanlah makananmu. Nabi suruh jangan makan panas-panas, makan sejuk. Tapi Nabi tak cakap lah dalam tu gula pun, tak cakap. Tiba-tiba satu orang Cina yang bukan Islam menyampaikan benda yang hakikatnya Muhammadiyah, Rasulullah. Hakikatnya Rasulullah tu yang cakap tu, tapi diterangkan oleh manusia lain, orang lain. Tu kata kita kena kena nampak Rasulullah di sebalik itu. Macam ni. Ni tak tahu lah apa kena panggil, tak kaji ni. Cuma kita tahu itulah. Kenapa Nabi larang kencing berak dalam air yang tenang? Walaupun kita tak tahu, yakin ada hikmah. Macam itulah perbuatan kita terhadap semua sunnah-sunnah Nabi ni. Walaupun tak tahu, ada hikmah. Kita kena kata gitu. Kita buat je. Kalau tahu, bagus. Tak tahu, tak apa. Kalau tahu, lagi meyakinkan. Lepas tu dia kata apa lagi? Nabi tegah, jangan kencing, jangan berak pada air tenang. Maka iaitu makruh jua larangan itu. Itu pun jika tiada ada air itu luas, sekira-kira tiada benci nafsu manusia. Apa tu? Minum dia. Meminum dia. Kalau dia tu luas air kita tu kan, banyak, kalau kita kencing pun tak nampak, orang lain boleh ambil, boleh minum lagi. Makruh. Adapun jika adalah air itu luas seperti demikian itu, maka tiada makruh qada hajat padanya. Air sungai luas kan, luas sangat, air laut yang luas. Sungai ni sungai kecil jangan juga. Sungai kecil nanti terapung. Saya masa di Aceh itu, kita punya pondok kita tu bergantung pada sungai. Mandi kat sini. Sini jamban tu 10 kaki di atas air sungai. Dia letak batang kelapa tu. Nak naik tandas tu kena lari, takut jatuh. Masuk dalam tu. Berak pop, masuk dalam sungai. Mandi sini. Pagi-pagi periuk api datang. Periuk api datang.
Itu tak bagus tu. Tak bagus. Itu sungai kecil. Kalau sungai besar macam mana? Sungai besar sekira-kira tak loya orang nak minum air itu, maka tak makruh. Kalau nampak tenggelam timbul makruh. Makruh jadi dia. Lepas tu saya kata apa lagi? Maka itu makruh juga. Itu ada. Maka tidak makruh dan tiada khilaful aula. Tak makruh dan tidak khilaful aula kalau luas. Adapun jika ada air itu air yang musabbal, yang disabilkan, atau mauquf, air yang diwakafkan, atau mamluk, air yang dimiliki bagi orang lain, bukan milik dia, maka haramlah qada hajat padanya. Air yang disabil untuk orang, kita pergi berak tu, kencing tu, haram. Dan demikian lagi haram qada hajat pada air yang tenang, yang sedikit, yang berdiri ia dalamnya. Jadi kalau kita tengok sini, kenapa haram air yang tenang, yang sikit, yang berdiri ia dalamnya? Kerana haram atasnya menajiskan badannya. Demikianlah tersebut dalam kitab Tuhfah. Jadi kalau kita tengok zahir larangan-larangan fiqh ni, banyak ilmu kemasyarakatan, ilmu sosial kat sini. Maka kita ni, Islam ni sangat menitik berat jangan menyakiti orang. Jangan sampai perbuatan kita ni menyusahkan orang. Sampai tahap kalau ketiak kita berbau, jangan pergi sembahyang jemaah, uzur, sebab nanti bau dia orang. Sampai tahap tu Islam menjaga keharmonian orang lain. Waktu saya lama saya kaji, tapi tentang memberi salam dan semayang. Apa makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Jawapan paling best sekali dalam kitab Muniatul Musalli. Dia kata Imam Syekh Daud Al-Fatani, hendaklah kita ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, artinya apa tu? Artinya, hei orang yang sebelah kanan dan sebelah kiriku, janganlah engkau risau selepas keluar masjid ni, kau selamat daripada lidahku dan tangan kakiku. Kau selamat daripada perbuatan lidahku dan perbuatan diriku. Maksudnya aku takkan khianat, aku takkan maki, aku takkan dusta, aku takkan buat apa pun yang menyusahkan kau. Islam tu mana Assalamualaikum. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak faham ucapan kita tahu apa dia sebenarnya. Macam ni. Hakikat fiqh atau apa sebenarnya tu. Nak menjaga orang lain. Fikir sampai tahap tu. Sampai situ Islam menjaga tu. Itu Islam kan. Dan ada pun air yang mengalir, kata dia. Dan kata Syekh Ibn Qasim, ini perang Tufah dan syarah Tufah Hawashi, dan demikianlah haram qada hajat pada air tenang yang banyak, yang berdiri ia dalamnya, jika ghalib pada zonnya bahwasanya air itu berubah ia dengan najis yang keluar ia daripadanya, kerana ilat yang tersebut itu, ilat mana? Mengotorkan diri sendiri. Jadi kita ni bukan sekadar kita tak boleh menyusahkan orang lain, kita diharamkan mengotorkan diri kita sendiri. Berak sampai kena kat badan kita ni, mengotorkan badan ni dilarang, makruh kita mengotorkan. Kalau saja suka tak boleh sampai tahap tu. Tak dibenarkan. Walaupun orang ni tak kena, kita kena sendiri. Berak dalam air tenang sambil berdiri berak, taik tu naik, keluar, kotor di sini, haram kata dia. Menajiskan badan sendiri itu dengan najis itu haram. Adapun air yang mengalir, jika adalah dia sedikit, maka makruh qada hajat. Kalau air itu mengalir, kalau sikit, makruh qada hajat. Dan jika ada ia banyak mengalir, maka tak makruh qada hajat padanya air, kerana kuatnya air. Dia mengalir kan, ni tadi tenang, ni kalau kuat tak apa. Dan makruh qada hajat pada air pada waktu malam atas itlaq. Mana apa mana itlaq? Yakni sama ada air tenang atau mengalir. Berak kencing dalam air sungai, air laut atau malam, makruh. Kenapa? Ma'wal jin, tempat tidur jin, tempat tinggal jin waktu malam. Terbalik domam. Atau mengalir, tak kira. Dan sama ada dia banyak atau sikit, seperti makruh mandi pada waktu malam,
kerana barang yang telah diriwayatkan bahawasanya air pada waktu malam adalah ia tempat bagi jin. Makwal jin, tempat tinggal dia. Kita mandi malam makruh pasal apa? Pasal tu bukan masalah kesihatan tu, masalah makwal jin. Tu bila kadang-kadang kita tak jaga adab-adab kita dengan makhluk-makhluk lain. Kamu mulalah sampuk lah, domam lah, keteguran lah. Awak tak jaga sunnah, tak jaga ni, jangan kita buat. Bila kita buat, diizin Allah, ganggu diizin. Dan demikian lagi sunat baginya, bahawa jangan dia qada hajat pada lubang tanah yang tiada diperbuat ia akan tempat qada hajat. Lubang tanah, tiba-tiba jumpa ada lubang tanah, sedap ni, kita pun muak lepas dalam tu. Padahal dalam tu ada rabbit lah, ada arnab lah, ada kita berak depan tu, mengganggu ketenteraman dia. Qada hajat ia padanya lubang yang dah memang sedia ada kan, maka iaitu makruh kerana sah tegah daripadanya, kerana bahawasanya dia juga tempat kediaman jin, dan lagi pula terkadang-kadang ada dalamnya haiwan yang dhaif, maka kesakitanlah ia haiwan dengan dia qada hajat kita tu. Atau ada dalamnya haiwan yang kuat, maka menyakit ia akan digigit kita pula ni. Kau berak ya, gigit punggung kita, awak tahu. Jadi larangan Rasulullah tu kata, larangan tu pasti ada hikmah. Wa imma jin, wa imma haiwan, wa imma ular. Dan jika ghalib atas zonnya bahawa adalah dalam lubang itu haiwan yang muhtaram, haiwan yang dihormati. Mana contoh? Berarti mana haiwan yang tak disuruh bunuh, yang kesakitanlah ia dengan dia taik kita, kencing kita tu. Ada arnab dalam tu saya. Atau binasalah ia, kita tahu memang ada dalam tu, saja kita berak dalam tu. Ada arnab ya, biar ambil kau. Kita pergi buat itu. Apa jadi? Haram, berdosa. Qada hajat pada tempat itu. Tak boleh. Islam ni menjaga semua. Manusia, jin, malaikat, haiwan, Allah. Lepas tu orang dulu tengok akhlak orang Islam, masuk Islam. Orang sekarang tengok akhlak orang Islam, Masya Allah. tak ini masuk Islam. Orang Islam macam tu. Cuba tengok ni, pegah-pegah ni. Dan demikian lagi sunat baginya bahawa jangan dia qada hajat kecil menghadap mata angin. Angin atas ni dia berkencing kat situ. Pada ketika angin bertiup, hanya hendaklah dia membelakangkan mata angin pada qada hajat kecil. Masa dia kencing tu, jangan menghadap angin, sebab nanti dia kena kat sini. Dan menghadap dia pada qada hajat besar. Kalau qada hajat besar, boleh menghadap air, menghadap angin. Sebab apa? Sebab hajat besar keluar ke belakang. Bila angin tiup, dia terbang ke belakang. Nampak tak? Kalau qada hajat menghadap ke angin, bila angin tiup, lepas kena kat punggung. Itu pun dia ambil kira kan. Kalau angin kuat lah, kalau angin slow-slow tak apa. Angin kuat, angin kuat kita pun sedap, kencing menghadap sana, habis kena sini. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan menghadap dia kepada menghadap dia pada qada hajat besar, hadapkan ke angin tu. Jika ada najis yang keluar itu cair, apa tujuan dia? Supaya tiada mengena akan dia percik najis itu. Maka jika disalahinya akan demikian itu, dia tak ikut, maka iaitu makruh. Makruh kalau tak buat macam tu. Menguntungkan diri sendiri, makruh. Dia kata kalau tahi itu cair lah. Kalau koreh kan, kalau koreh hadaplah kat mana. Sebab tak ada kesan kan. Sebab elat kenapa jangan menghadap tu, suruh menghadap tu supaya berak cair tu tak kena. Kalau tahi koreh tu tak kisah. Dan tersebut dalam kitab Tuhfah dan kitab Mughni, makruh qada hajat menghadap jihad mata angin pada masa yang ghalib dia bertiup. Kan kita biasanya angin tiup dari depannya, kita pergi hadap ke depan tu, makruh. Dan jika tiada pada ketika ia bertiup sekalipun, dah tahu dah biasanya daripada sini, tapi pasal kita nak buang air tu tak tiup lagi, makruh juga kita buat, kita pergi buang air kecil kat situ. Kerana terkadang-kadang bertiup ia
pada ketika qada hajat kecil. Masa duduk tu tak ada lagi. Dah duduk-duduk tengah keluar dia datang pula dah. Maka mengenailah akan dia suatu daripada percik najis, hukumnya makruh. Dan demikian lagi sunat baginya bahawa jangan dia qada hajat pada tempat perhimpunan manusia, berkata-kata, orang tengah sembang-sembang pergi berak situ, dan tempat perhimpunan mereka itu bernaung pada musim panas, kat bus stop misalnya, dia berak dekat bus stop tu. Dan tempat perhimpunan manusia berpanas pada musim dingin. Kalau tempat orang duduk tempat dingin, dia suka tempat panas. Kita berak tepi tu. Kerana bahawasanya makruh qada hajat pada tempat yang tersebut itu, melainkan jika adalah ia tempat mereka pada buat maksiat, maka tak makruh kita qada hajat kat situ. Oh, kau berzina sini, nanti kau berak situ kan. Malam dia, setiap malam dia orang buat projek tu, dia pun pergi tu, dia berak. Orang tu datang bawa nak, apa ni, busuk ni. Sunat tak makruh, kerana menghalang orang buat maksiat. Terjalan dengan polisi tu kan, projek besok kita berak tu, bagus. Tak apa dah, melainkan tempat orang buat maksiat, tak makruh kita berak situ, walaupun tempat orang ramai. Buat projek, kita projek dulu. Dan demikian lagi, first time kita ni, boleh, bagus. Puji dia, kita ni puji. Dan demikian lagi sunat baginya bahawa jangan dia qada hajat, jangan ada qada hajat pada jalan manusia, kerana bahawasanya qada hajat pada jalan itu makruh. Kencing tepi jalan tu, berak berjalan. Dan kata setengah ulama, haram qada hajat besar pada jalan, kerana sah tegah Nabi SAW daripada qada hajat besar di jalan, sebab mendatangkan ia akan sumpah manusia di atasnya, yang atas orang yang qada hajat pada wali. Orang akan menyumpah, siapa dah berak ni, teruk betul lah. Hari-hari orang lalu sumpah dia tak di situ, dia tarik dia situ, hari-hari dia sumpah. Tapi ada satu orang hamba Allah, orang kata dia wali lah, namanya Syekh Ibrahim Al-Waila di Aceh. Dia berjalan kod dan dia nak kencing, dia kencing. Tu budak-budak datang, Pak Ibrahim kencing di jalan dia, tak cuci kencing. Dia buat seramba, dia pakai kain, dan kain tak nampak kencing. Betul. Hanai, tak ada air, tak malu kencing. Lepas tu dia buat macam ni. Ni bukan air ni. Basah pula tu. Basah lagi, kita bukan keluar air. Kalau kita macam tu tak apa lah. Kalau kita macam tu tak apa. Takut dia tak keluar air. Dan demikian lagi sunat baginya bahawa jangan dia qada hajat di bawah pokok kayu yang berbuah, yang dimakan buahnya. Orang nak makan buah, tengok tarik kat bawah tu, kacau. Atau dicium, atau barang sebagainya, sama ada buah tu dimakan atau dicium baunya, buah-buah tu wangi kan, atau barang sebagainya, supaya tiada kena najis buah itu, buah jatuh tertarik dia. Maka jadi bencilah nafsu daripada memakan buah tu pula, atau memakai dia buah-buahan, daun-daun tu, habis semua kena tarik dia. Sama ada qada hajat pada ketika ia berbuah atau tiada. Tapi pokok tu memang akan berbuah. Pergi kencing, pergi berak kat pokok yang akan berbuah tu, hukumnya haram, dan menyakiti orang. Setengah kata makruh. Dan ini makruh, makruh. Maka iaitu makruh, kata dia. Tetapi makruh tu, karohah makruh qada hajat kecil terlebih ringan daripada makruh qada hajat besar. Berak buah pokok, kencing buah pokok, berak buah pokok, makruh syadidan. Makruh. Sangat-sangat Allah tak suka tu. Makruh kencing ringan sikit, makruh berak besar. Ada beza kan. Dan dihimpunkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah antara dua qaul ini dengan katanya karohah pada ghaib,
makruh pada berak terlebih ringan pada pihak dilihat ia akan dia. Maka dijauhi akan dia. Ada juga ulama kata kalau kita berak makruh tu kurang, sebab kalau orang berak tahi tu nampak, tahi ni orang pun mengesek ke tepi. Tapi kalau kencing tak perasan, kata dah pijak dah. Apa kait bau, ya Allah, siapa dah kencing ni? Jadi makruh kencing tu lebih berat lagi. Satu pendapat. Atau disucikan daripadanya. Dia nampak tahi daripada jauh. Dan karahah pada baul maknanya kencing, terlebih ringan pada pihak berhadap manusia pada ghalib atas memakan barang yang disucikan daripada baul. Jadi kalau masalah kencing dianggap ringan sebab bila benda kena kencing orang cuci lagi. Tapi kalau buah kena tahi tak ada dah cuci. Makanlah tu buah durian tu, tapi tadi terkena tahi tu, tak ada orang nak lah, cuci lah. Tak ada orang nak, terkena kencing cuci lagi, sanggup orang cuci. Terkena berak orang tak nak dah. Maka terkena kencing lebih ringan. Ringan kencing lagi tu. Pada pihak berhadap manusia pada ghalib atas memakan barang yang disucikan daripada baul. Baul tu makna kencing. Bersalahan dengan ghaib, berak, tahi orang tak nak. Terkena tahi tikus tak nak dah. Dan demikian lagi sunat bagi yang qada hajat, bahawa jangan berkencing pada tempat yang keras supaya tidak ia kena percik najis. Batu dia kencing tu terkena percik, makruh. Dan jangan beristinja dengan air pada tempat qada hajat yang tiada disediakan tempat qada hajat. Takut terpercik dalam air tu. Atau tempat yang disediakan dia, tetapi naik dari dalam tempat itu angin yang berhembus, hanya hendaklah ia berpindah daripada tempat qada hajat supaya tidak mengenai akan dia percik najis. Takut air tu kena terpercik. Kerana jika beristinja ia dengan air dengan tiada berpindah pada tempat itu, maka makruh jua kerana takut daripada kena percik najis. Lepas tu dekat kalau kita pergi belah-belah Aceh tu, dan memang ada hadis Nabi pernah kencing berdiri. Kencing sunat duduk, tapi Nabi pernah kencing berdiri. Maka dikaji oleh para ulama fiqh, kenapa Nabi kencing berdiri tu? Sebab ada tempat-tempat yang kotor dekat sambah Nabi. Jadi maknanya tak selalu kata kencing duduk ni sunat berbanding berdiri. Kadang-kadang harus berdiri. Di tempat-tempat, kalau tempat kita masuk tandas toilet kat kedai mamak, kedai orang ramai masuk Allah, tak ada tempat nak duduk, penuh tahi berserat, nak cangkung tak sanggup. Kan tahi itu pelepuk naik pada air dia. Kan kita pun berdiri. Apa hukum dia? Harus. Makruh tak? Tidak, sebab kotor, mengelakkan kotor tadi tu. Jadi ada waktu-waktu berdiri tu tak makruh. Kebiasaan dia makruh. Dan dia kata sikit lagi, kerana jika berstinja ia dengan air dengan tidak berpindah tempat itu, maka makruh jua kerana takut kena percik najis. Dan dia ambil faham daripada ilat tersebut itu, bahawa tiada makruh istinja dengan air pada tempat qada hajat yang tiada disediakan akan qada hajat jika terpelihara ia daripada kena percik najis. Pandai dia nak mengelak najis. Najis tu bukan tempat, dia memang bukan tempat berak, tapi bila dia cuci tak kena tahi tu, boleh. Seperti tiada makruh istinja dengan batu pada tempat itu, sama je. Dan sunat bagi yang istinja dengan batu, bahawa jangan berpindah ia daripada tempat qada hajat. Kalau pakai batu tak apa, sebab batu tak terpercik, dia terus kat situ juga. Dan terkadang-kadang wajib atasnya demikian itu. Macam mana? Jangan pindah, wajib dia jangan pindah. Jika takut ia daripada sebab berpindah akan melampau najis daripada sofhah, papan duburnya itu, kepada tempat lain, dah tak boleh sejak dengan batu. Dia ada batu ni, air tak ada. Kalau dia berpindah, tengah berpindah kan, terpindah tahi pula. Tahi tu mengalir pula, kencing tu mengalir. Bila kencing mengalir, dah tak sah pakai batu dah. Batu tak boleh, nak kena pakai air. Dah nak cari air dah. Dah air jauh kat sana pula dah. Dah macam tu pula kat kain. Kacau. Jadi tak payah pindah.
wajib jangan pindah. Sebab kalau dia pindah, nanti meleleh air najis itu kepada papan punggung itu. Dan tiada ada padanya air yang memadai menghilangkan najis. Ketika itu wajib jangan pindah. Dan hadas padahal waktu pun sudah masuk dan nak sembahyang lah ni, kerana tiada memadai batu beristinja daripada najis itu, najis yang dah berpindah ni. Dan sunat bagi yang qada hajat bahawa seistibrak ia berhem istibrak daripada kamih. Istibrak mana mengkosongkan kencing tu. Dan demikian daripada tai. Kita ingat istibrak ni kencing kan, berak pun istibrak juga. Tak pernah dengar ni. Kita duduk satu dengar istibrak ni kencing kan, kencing tak keluar habis. Rupanya tai tak keluar habis pun istibrak juga. Macam mana tu? Tai tu tekat tak terkeluar. Ada juga istibrak tai. First time dengar. Besok orang istibrak kencing kan, sebab tai. Kemudian daripada putusnya, daripada putus tu istibrak lagi. Jika takut ia akan kembali keluar sesuatu daripadanya. Maksudnya apa? Nak menghabis-habiskan keluar najis dengan berdehem-dehem. Keluar tai tu. Atau dengan berjalan berulang-ulang. Jadi tak mesti berdehem. Ada orang tadi jalan, nak keluar, itu termasuk istibrak. Atau mengurut-ngurut zakarnya dengan perlahan-lahan supaya tiada melemahkan ia akan dia, dan tonyoh-tonyoh pelan-pelan. Dan dengan menghantarkan perempuan akan kakinya yang kiri kepada ari-arinya, dan menyapu laki-laki dan perempuan akan tempat perhimpunan sekalian urat dengan tangannya. Urat tu disapu, dipicit-picit, nak keluarkan urat tu, nak keluarkan kencing tu. Atau barang sebagainya daripada barang yang telah diadatkan akan dia untuk mengeluarkan yang tinggal daripada najis, supaya tidak keluar sesuatu daripada dia kemudian daripada itu. Dan janganlah mubalaghah, bersangatan mengerjakan perintah yang tersebut itu. Jadi dalam bahagian bab ni tak disuruh kita ni bersangat-sangat, picit-picit, terlampau-lampau sangat, tak suruh. Jangan mubalaghah, berlebih-lebih sangat, nanti was-was. Kerana bahasa mubalaghah demikian itu boleh mendatangkan was-was dan mudarat, dan makruh bagi yang tiada silsil baul menyampul zakarnya. Kalau tak ada silsil baul, kencing tak tus. Orang kencing tak tus ni dia kena sampul, dia kena ambil, dia kena balut dia punya kemaluan tu, nak tutupkan daripada kencing kan. Tapi kalau orang tak ada silsil baul, makruh kalau disampul. Dan makruh berdirinya untuk orang yang tak boleh nak berhenti darah. Sama juga orang perempuan yang istihadah, dia kena sampulkan dia. Sama juga masalah orang yang pisul dia tak berhenti-berhenti pecah tak berhenti-berhenti keluar, maka taklah ditampal. Dan kitab Mahdi kata orang yang ada nanah, yang ada bisul atau nanah yang tak berhenti, darah tu keluar, picit keluar nak sembahyang ni, maka dikiaskan pada orang perempuan istihadah. Maknanya dibersihkan, ditampal rapat-rapat, tu sembahyang. Kalau keluar lepas itu, maaf, keluar juga maaf. Setiap kali nak sembahyang kena buat macam tu sampai habis. Maka dikiaskan juga masalah orang aksiden. Orang aksiden kepala pecah, macam nak sembahyang ni darah keluar najis, tak sah sembahyang, tak sah kita sembahyang ni, macam nak buat? Dikiaskan dalam masalah perempuan istihadah tadi. Cuci, cepat-cepat tampal, perbankan, lepas tu kapan dengan dia. Kalau lepas tu keluar, maaf, sembahyang terus. Kias kat situ, sama masalah dia. Nampak belajar fiqh ni cerita kat sini, tapi boleh dikiaskan kepada masalah-masalah lain. Kita boleh faham ni cara kita mengaji fiqh yang betul. Tapi jangan pandai-pandai kiasi pula. Betul kata tanya dulu. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan makruh berdiri dahulu daripada istinja bagi yang menghendak istibrak berduduk. Kalau istibrak nak duduk, jangan diri tu, istibrak tu. Dan sunat tak kala sampai pada tempat qada hajat
atau kepada pintunya membaca doa. Ikut saya baca, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, dengan nama Allah aku berlindung dengan kau daripada syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Jantan betina duduk dalam bilik air itu banyak tu. Dan jika masuk kerana gharat lain daripada qada hajat, sekalipun kita masuk tandas nak cuci, tetap baca doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita masuk nak ambil barang, tetap sunat baca. Atas nama masuk tandas, walaupun bukan kencing berak, sunat baca doa ini. Dan jikalau lupa ia membaca dia, dah termasuk dalam tu, maka dahlah dibaca demikian itu dalam hati juga. Baca juga doa tu, tapi dalam hati. Bahasa Melayu boleh, tapi yang bagusnya yang Arab ni lah. Boleh Bismillah doa kan. Tapi kalau nak dapat yang maksur, yang Arab ni. Dan sunat tak kala berpaling daripada tempat qada hajat, membacalah ia, sebut ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa'afani. Maksudnya, ampunkanlah oleh engkau akan diriku, segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku segala kesakitan dan mengafiatkan aku. Wallahu a'lam. Ini doa keluar selesai qada hajat, memuji Allah kerana menghilangkan penyakit. Sebab tu sebenarnya Allah boleh kencing banyak, kencing elok ni satu nikmat besar. Ada satu orang tu, dia tak nak kencing, dia malas kencing. Alah, dia sibuk kerja, kedekut nak kencing. Lama tu jam, kencing tak keluar. Terpaksa pergi hospital operate, kena 10,000 operate nak pergi kencing. Lepas tu dia boleh fikir, dia kata alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wa afani. Segala puji bagi Allah menghilangkan penyakit dalam diri kita dengan keluar kencing tu tanpa bayar 10,000. 10,000. Wa afani, afiat. Jangan tahan kencing tu, biar berak, syukur. Kalau tak berak, tak kencing, ya Allah. Ada satu orang haji, dia kena penyakit usus. Orang apa? Usus busuk. Kena potong. Orang apa? Kanser usus. Apa panggil tu? Dia terpaksa, dia nak kentut tak boleh. Masa sakit tu kentut tak boleh, sampai merah muka 2-3 hari tak boleh kentut. Dia kata lepas dah doktor jolok pun kentut tu, ya Allah, dia kata nikmat kentut tu, ya Allah. Bayang tak ada kentut, angin tak keluar. Bila baca, dengar, nampak yang Nabi kata ni, doa ni, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang mengafiatkan, menghilangkan penyakit daripada diriku. Wallahu a'lam. Ada soalan? A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilmi wa la masta'min asrarana wa syu'al bi'ati walhamdulillahi rabbil alamin.